Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar cikgu Ikatan dua Mutiara Reka Bentuk dan Uji Ulang Kaji. Okey, minggu lepas kita dah buat ulang kaji. Cikgu dah bagi satu borang Google Form untuk upload kerja kamu untuk bab yang pertama. Okey, cikgu dah bagi tahu dah. Dalam buku kerja kamu kena buat daripada muka surat. Kita bagi dalam form tu. Okey, kemudian daripada muka surat 6 sehinggalah muka surat surat 6 sampai muka surat muka surat 6 sehingga 14 pelatihan tu daripada muka surat 6 kamu snap dan kamu daripada muka surat 6, 7, 8, 9, 10 kamu dah siap dah, kamu snap rasa dah siap dah dulu tu. Okey, kamu snap kemudian kamu upload dalam form tu dan kemudian kamu submit untuk cikgu check dan cikgu gunakan sebagai markah PPT. Okey, itu untuk ulang kaji minggu lepas soalan. Untuk hari ini kita teruskan dengan ulang kaji bab yang kedua. Okey, bab yang kedua ni. Okey, ulang kaji bab yang kedua. Okey, kita tengok bab yang kedua ni, bab apa? Okey. Bab yang kedua ni ialah bab berkaitan dengan aplikasi teknologi. Okay, bab ni kita dah belajar dulu di awal dalam kelas masa semuka. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan aplikasi teknologi? Okay, contoh macam inilah kita ada seorang ni dia pegang dua benda. Okay, dia pegang dua benda. Okay, satu ni yang biasa kita guna ni untuk mop. Mop ni kita mop lantai yang berair basah. Ini kita boleh bila lantai basah mop. Kita mop ada di kering. Permukaan lantai, katakan lantai tu basah, kita mop. Bila kita mop, dia punya span di sini, span sini dia dah basah, jadi kita boleh gunakan satu alat di sini untuk keringkan dia punya span dia. Okey. Kering kemudian kita boleh guna lagi. Okay, tapi ada satu lagi alat yang kita tambah baik lagi, dia punya mop. Mop ni kita tambah baik dengan menggunakan satu lagi yang ni kita gunakan satu alat sheet yang dinamakan sebagai sheet. Mop juga, dia mop tetapi dia sedut dia punya ayak tu. Okey, dia sedut ayak tu naik masuk ke dalam, lebih canggih lah. Berlaku penambahbaikan, jadi tak perlu kita keringkan ayak kita sedut sini masih lagi kering. Apa sebab? Sebab di sini bila digunakan satu vacuum angin, dia sedut ayak ni melalui vacuum. Dan di bahagian ruangan ni semua secara automatik dia takkan lembab berair sebab dia dah sedut semua ni daripada permukaan bahagian. Jadi dia sentiasa digunakan sehingga penuh, ayak yang dah penuh ni, kemudian kita buang, tapi kita guna lagi. Ini dia punya penambahbaikan. Mungkin dia lebih ringan lagi daripada yang ni. Dan sini mungkin mudah lagi digunakan. Dah buang yang kita nak sapu ayak tu lebih puas. Nampak tak dia punya kebaikan teknologi. Okay. Dan yang lain-lainnya, contoh macam yang sikat. Macam piramidi naik itu 40 orang punya mulut. Cip. Okey, dia letak dia punya piramidi recall more ni, buh dia. Dia punya spot, dia punya tempat duduk, dia punya handle dia, okey, dia punya tak pakai. Yang ni rasa tak
Pakai rantai ke ada setengah, tak payah pakai rantai lah. Ini basikal lah. Kemudian dia punya pembuatan teknologi kepada kereta, letakkan dia punya sensor. Okay, dapur, ada ruang dapur, letakkan ultra. Okey, lepas tu kaedah apa yang kita dah belajar kita satu fabrikasi. Kemudian misi-misi yang digunakan dalam pelbagai cara untuk memudahkan kita untuk menyenangkan manusia dalam membuat kerja. Okey, apa yang akan dipelajari kamu dah belajar dulu teknik pembuatan, mendapat teknik pembuatan produk, merancang proses pembuatan produk berdasarkan teknik pembuatan konvensional dengan pembuatan moden, membanding beza teknik pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses pembuatan produk. Buat lakaran model 3D bermaklumat, menganalisis lakaran model 3D, membuat acuan model 3D. Itu kita buat model 3D, buat memasang model 3D, menilai model 3D dan kena ada bentuk produk yang lebih efisien. Ini kita dah belajar lah. Okey, lepas tu kita ni produk-produk yang ada di pasaran. Produk ni dapur untuk masak nasi. Bukan sekadar untuk masak nasi, macam-macam benda kita boleh masak. Lepas tu kita punya kaedah konvensional tukul. Sekarang ni kita tak pakai dah tukul, kita pakai alat ni. Jadi kita tak perlu guna tenaga yang banyak. Dia gunakan mesin ni, dia pengetuk, letak tanpa masuk paku ni. Dia terus apa? Paku. Ni mesinnya model sekarang. Okey, lepas tu begitu juga dengan gaji. Kita gunakan gaji yang moden elektrik, ringan, tajam, mata tak ada asah dah. Okey, lepas tu dia punya bentuk pahat. Membuat pahat ni, ukir ni biasa pakai secara tradisional ni lebih nampak nilai-nilai estetika dan nilai klasiknya, nilai dari segi harga pun berbeza membuat secara mesin. Tapi mesin senang, mudah untuk kita gunakan. Lepas tu kita pembuatan gasing, dulu kita teruk buat guna pahat. Mula ni tak payah set dekat mesin dia buat. Tambah ada model apa ni? Printer 3D lagi mudah. Okey, lepas tu membuat lakaran model 3D bermaklumat. Okey, ini dia buat gasing. Kita dah belajar dulu dengan gasing yang model, gasing yang ada bentuk tradisional, gasing model dan juga gasing tradisional, dua tu. Okey, lepas tu kita menganalisis lakaran model, adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief, apakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk, apakah warna digunakan dapat menarik perhatian pelanggan, adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk, adakah tekstur pada permukaan produk fungsi penggunaan produk, adakah pembentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna. Okey, contoh ni kami nak mula. Mula ni. Yang hak model ni satu dia ringan, satu dia mudah guna, satu lagi dia punya tempat megang dia lebih efisien. Okay. Lepas tu dia tak perlu kita keringkan dia punya pan ni banyak kali. Contoh untuk membuat analisis, yang penting pengguna suka kepada hasil rekaan. Buat acuan dengan menggunakan tuangan, box, menggunakan acuan, menggunakan pembentukan mesin, pemisinan, macam model-model yang model dapat kembang, model statik, model berfungsi, proses acuan model 3D juga. Kalau kita di dalam bengkel kita ada ni mesin model printer 3D kita boleh gunakan, tapi lama tak guna itu kuasa ni guna punya alat-alat ni pun tak tahulah macam mana. Okey, membuat acuan dengan menggunakan plaster POP, plaster of Paris. Ni pun boleh kita buat. Okey, kita bentuk yang penting kita nak buat acuan apa. Ada salah idea kamu nak buat, cap boleh buat, gunakan
Bentuk ni plaster of Paris ni sebagai apa? Ini untuk acuan yang biasa-biasa, tapi kalau nak gunakan dalam industri tu kita gunakan acuan yang bentuk yang besi lah. Nah, plaster of Paris ni untuk kita guna di bengkel saja. Okey, jangan tak bersalah macam mana kita ikon. Itu penggunaan pen 3D. Pen 3D ni kita ada di bengkel. Lukis apa kita boleh gunakan pen 3D, lukis. Contoh lukis, kita bentuk kerusi, kita libat kerusi dengan menggunakan pen 3D dia bentuk 3 dimensi. Bentuk kerusi kita boleh produce. Okay. Ini kita nak buat model ni sebenarnya untuk bagi tahu orang lain bentuk ataupun reka cipta kita untuk kegunaan masyarakat sesuai atau tidak, boleh diterima atau tidak. Lepas tu mulai model 3D yang telah dihasilkan, kita ada borang pendayat untuk buat contoh garisan. Biasa dulu dalam lengkuk ada rupa, ada rupa geometri ke rupa macam jebon ke, kita tahu lah ni bentuk dia macam mana, tekstur dia macam mana, licin ke, berkilat ke, apa ni, tak buka ke. Saiz kita balas kedalaman dan ketinggian, saiz dia tinggi macam mana, tebal kita dalam apa nak bentuk 3D tu. Okey, lepas tu warna apa, nak suka warna terang ke, kelabu ke, kelabu asap, sekolah. Janji pelanggan kita berminat ruang, stabil dan simetri, keseimbangan. Prinsip kebetulan ini betul-betul tahu lah. Keseimbangan, pengulangan, kontras, keberbagian, kesatuan, keringkasan, harmoni. Ini kriteria ada antara keseimbangan, kesan berfungsi dengan baik. Pengulangan, terdapat corak yang berulang pada badan, kasi corak apa? Corak bentuk apa? Bentuk seperti bentuk ubah. Banyak pertemuan. Kontras dalam warna yang betul, warna dalam cantik, merah semua, tak ada yang permukaan dia jadi macam ada merah sikit, ada merah besar. Okey. Okey, Anis. Oh, Anis. Ya. Anis. Ya. Okay. Anis baru masuk semua yang live. Mana orang? Tak tahu. Aduh, cikgu buat rakaman dah. 10:30 tadi cikgu buat rakaman dah. Jadi kamu masuk ni cikgu tengah rakaman. Cikgu kamu ikut je lah. Okey. Okey, yang ni ini bab yang kedua. Okey, kita dalam mereka bentuk, prinsip mereka bentuk kita kena ingat ada keseimbangan, ada pengulangan, ada kontras, ada kepelbagaian, ada kesatuan, ada keringkasan, ada harmoni. Harmoni ini kita nampak bentuk dia menarik lah. Orang tengok, pelanggan kita tengok ataupun orang yang nak beli produk kita tengok, nampak cantik, menarik, tertarik. Okey, lepas tu menjana idea untuk penghasilan mereka bentuk produk yang lebih efisien. Contohnya zaman dulu kita gunakan gasing ni dalam bentuk kita gunakan tali. Okay, tali bentuk dia macam, tapi sekarang kita pakai tali dah. Kita pakai bateri, bateri itu dia pusing sendiri. Ini mereka bentuk baru gasing yang lebih moden, lebih moden ikut seperti mana cerita Power Rangers. Okey. Lepas tu kita ada bentuk-bentuk yang baru seperti sudu yang bentuk dia lebih menarik daripada dulu, nyangkut baju dan juga pemotong buah. Jadi dalam tiga-tiga ni kita boleh buat penambahbaikan. Macam mana nak buat? Contohnya penyangkut baju, apa yang kita boleh tambah dalam penyangkut baju? Yang pertama sekali kita tambah ialah dia punya penyangkut dia boleh pusing 360 darjah. Okay, pertama. Yang kedua, penyangkut baju sekarang kita boleh eka satu alat di mana bila kita sangkut baju tu, aliran panas masuk kepada penyangkut baju tu dan dia boleh mengeringkan pakaian kita dengan cepat. Contohnya penambahbaikan. Itu juga pemotong buah lah ni tak payah pakai tarik-tarik dengan tangan. Masuk dalam satu bekas, dia potong sendiri. Ini contoh-contoh penambahbaikan. Okay.
Jadi di situ dalam bab yang kedua ni, apa rumusan yang kita boleh buat? Rumusan yang kita boleh buat ialah aplikasi teknologi ialah membuat acuan model 3D. Mengenal pasti model 3D ni ialah model yang berbentuk ada 3 ukuran, dalam, lebar dan juga tinggi. Model 3D. Mengenal pasti teknologi pembuatan produk, apa dia punya produk yang kita buat tu, menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional, membandingkan beza teknologi pembuatan konvensional dengan yang baru, proses pembinaan model 3D hari yang last sekali yang kita buat. Bila kita buat proses model 3D ni, kita buat model 3D berdasarkan proses kerja menggunakan acuan ataupun pen 3D ataupun printer 3D. Sekarang ni kita banyak menggunakan printer 3D. Okey, yang ni dia punya soalan-soalan. Okey, habis di sini bab yang kedua. Bab yang kedua poin 1 lah. Teknologi pembuatan. Okey, kita dah belajar secara sepintas lalu. Kita dah buat ulang kaji iaitu aplikasi teknologi iaitu teknologi pembuatan. Okey. Okey, Anis. Oh, Ya. Hari tu yang cikgu suruh buat bab 1 tu buat dah? Yang mana? Yang bab 1 tu yang cikgu suruh buat. Kita dah buat dah maksudnya dalam buku kerja tu kan? Kita dah jawab dah, kita dah buat dah di kelas tu kan? Ingat tak? Buat dah. Masa di kelas awal tahu dah ni. Bab 1 tu. Buat dah. Buat dah kan? Ni sekejap lagi, snap semua kan? Snap apa dia punya jawapan tu daripada muka surat berapa awal tu sampai habis kan? Snap. Lepas tu upload dalam Google Form yang cikgu bagi. Sekejap cikgu bagi lain. Okey. Hari cikgu bagi lain. Ni pun kena buat kan? Bab 2 pun kena buat. Asal kita dah buat dah. Buat dah ni. Asal kita dah buat dah kan? Buat dah ke? Dalam kelas kita dah buat satu tu cikgu bagi siap bagi jawapan semua kan dah. Sekali kamu snap semua kau masuk dalam Google Form boleh? Okey. Itu saja kerja ini, ambil bab-bab dalam buku kerja tu, ambil gambar apa semua jawapan tu, snap buat masuk ke Google Form. Link cikgu bagi dalam grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Tu saja kerja untuk hari ini. Sat je nak buat hari ni. Tak banyak. Nah? Okey. Okey, kawan-kawan lain pergi mana lagi? Tak tahu. Tapi hilang. Ada lagi dia buat? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Cikgu ingat tak ada dah. Kan lagu dah? Kalau baca tu, itu saja ni. Itu sajalah untuk hari ni lah. Lagi hari ni snap, lepas tu ni upload lah. Tahu tak upload? Upload dalam Google Form tu tahu tak? Tahu. Okey. Sekejap lagi upload lagi. Dah upload semua lagi. Ni terus hantar kat cikgu lah. Cikgu nak tengok dia punya link dia masuk ke dalam. Boleh? Okey. Okey. Kalau gitu itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.